Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan AC2203B iaitu dari kumpulan geng santai akan membentangkan bab 1 iaitu kesepaduan dalam kepelbagaian. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik dan merdeka dapat digambarkan dalam masyarakat yang majmuk, berbeza agama, budaya serta etnik. Terdapat pelbagai kaum di Malaysia seperti Melayu, Cina dan India di mana mereka mempunyai identiti yang tersendiri. Hubungan etnik di Malaysia telah melalui banyak transformasi sejak dari zaman sebelum merdeka sehingga kini. Dengan komposisi etnik, budaya, agama dan bangsa yang begitu kompleks, Malaysia berjaya mengekalkan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks Malaysia, proses transformasi hubungan etnik berlaku secara umumnya melalui rundingan sosial. Proses rundingan sosial seperti akomodasi, akulturasi, amalgamasi dan asimilasi berlaku sebagai mekanisme untuk mengekalkan toleransi etnik, penerimaan terhadap perbezaan dan kesepaduan yang wujud pada hari ini. Saya Farhana Sofia binti Aminuddin. Saya akan bercakap tentang akomodasi. Akomodasi adalah proses di mana sesuatu kumpulan etnik itu menyedari dan menghormati norma dan nilai etnik yang lain, akan tetapi mereka tetap mempertahankan budaya hidup mereka masing-masing. Formula bagi akomodasi ialah A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C, di mana A, B dan C adalah budaya. Contoh akomodasi yang berlaku di Malaysia ialah sistem pentadbiran. Hal ini dapat dilihat melalui pembabitan pelbagai kumpulan etnik yang mempunyai wakil dalam urusan pentadbiran negara, sama ada dari sudut sosial, ekonomi dan sebagainya. Selain itu, bahasa kebangsaan. Walaupun bahasa kebangsaan untuk negara Malaysia ialah bahasa Melayu, tetapi bahasa-bahasa lain bebas digunakan. Begitu juga dengan agama. Contoh lain yang dapat diambil adalah cara makan. Kebiasaan orang Melayu makan menggunakan tangan, manakala orang Cina makan menggunakan chopstick. Malaysia merupakan negara yang mengandungi pelbagai etnik di dalamnya. Hubungan etnik itu sendiri telah melalui tahap-tahapnya, bermula pada segregasi sehinggalah ke amalgamasi. Akomodasi merupakan tahap kedua dalam hubungan etnik. Ianya lebih kepada konsep saling memahami dan menghormati antara adat dan budaya bagi setiap. Kepentingan akomodasi adalah bagi setiap kaum menghormati adat dan budaya kaum yang lain walaupun dapat mempraktikkan adat dan budaya masing-masing. Tanpa sikap menghormati, sudah semestinya sesuatu negara tersebut akan kacau bilau kerana berlaku banyak salah faham yang disebabkan oleh kelainan ajaran dan kepercayaan. Ianya menimbulkan rasa tidak puas hati sesama masyarakat. Antara isu akomodasi yang menjadi cabaran kepada hubungan etnik di Malaysia adalah isu tulisan Jawi. Isu tersebut terjadi apabila terdapat kaum yang mempertikaikan penggunaan tulisan Jawi di dalam pelajaran di sekolah dan papan tanda di jalan raya. Perkara tersebut kurang bertepatan dengan akomodasi kerana setiap kaum seharusnya menyedari dan memati nilai dan norma etnik lain walaupun mereka boleh mempertahankan adat dan budaya mereka masing-masing. Makna bagi boleh mempertahankan adat dan budaya masing-masing tidaklah membawa maksud sesuatu kaum itu dapat membuat hal yang bertentangan dengan perkara-perkara yang terkandung dalam perlembagaan. Para pemerintah memainkan peranan yang penting bagi mengelakkan perkara tersebut daripada berlarutan sehingga dapat menjejaskan keamanan negara dan seterusnya memikirkan cara rasional untuk mengatasi suatu masalah yang timbul. Assalamualaikum, saya Rabita Rawih binti Asadi akan membentangkan akulturasi. Akulturasi akan berlaku apabila satu kelompok manusia dengan satu kelompok etnik yang lain yang berbeza sehingga unsur kebudayaan asing itu diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri. Proses akulturasi berbeza dengan proses asimilasi di mana proses akulturasi tidak akan mengubah identiti asal masyarakat penerima. Pertembungan di antara dua atau lebih kebudayaan adalah perkara biasa terjadi sehingga berlakunya proses pinjam-meminjam. Proses ini akan berlaku sepanjang hayat selagi berlakunya interaksi di antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Dalam konteks Malaysia, Malaysia merupakan sesebuah negara yang sangat unik kerana mempunyai masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai etnik yang mengamalkan budaya dan agama yang berbeza seperti Melayu, Iban, Cina dan sebagainya. Kepelbagaian ini menyebabkan mereka saling mempelajari adat resan dan budaya etnik lain, seterusnya proses akulturasi berlaku. Perkara ini akan menjadi lebih mudah tersebar apabila mereka sudah lama berinteraksi sebagai jiran atau rakan sekerja dan sebagainya. Kebudayaan yang diadaptasi akan diolah mengikut kesesuaian identiti masing-masing. Ini menunjukkan bahawa
Walaupun mereka mengamalkan kebudayaan etnik lain, identiti asal mereka tidak akan berubah. Antara contoh akulturasi yang berlaku ialah konsep diraja iaitu Dewa Raja yang diamalkan semasa zaman pemerintahan Melayu Melaka merupakan kebudayaan Hindu yang dibawa masuk melalui aktiviti perdagangan di antara India dan Asia Tenggara. Warisan yang masih dikekalkan berdasarkan konsep ini ialah membesarkan keagungan dan kedudukan raja dalam upacara pertabalan baginda. Selain itu, adat resam dan budaya Melayu juga menerima pengaruh mereka seperti berinai, bersanding dan upacara melenggang perut. Bukan sahaja budaya Hindu, malah memberi ampau pada hari perayaan, permainan majun dan rawatan perubatan berasaskan herba semula jadi merupakan kebudayaan masyarakat Cina yang diamalkan dan diolah sesuai dengan kebudayaan masyarakat lain. Seiring dengan zaman milenial ini, masyarakat lebih mudah terdedah untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan etnik-etnik lain walaupun merantasi negara. Seperti contoh, di Malaysia, telah banyak makanan dari Korea seperti kimchi, tteokbokki dan ramen yang dahulunya diragai status halalnya. Namun demikian, ianya telah diadaptasi dan diolah dengan menggunakan bahan yang halal dan sekarang boleh didapati di Malaysia. Ini menunjukkan bahawa proses akulturasi akan terus berlaku sepanjang zaman selagi berlakunya interaksi. Namun, proses ini akan menjadi sukar apabila masing-masing enggan dan sombong membuka dunia sosial mereka kepada masyarakat lain. Mereka merasakan identiti bangsa mereka akan tercemar jika memberi ruang kepada kaum lain untuk mengadaptasi dan mengolah kebudayaan asal mereka. Perkara ini tidak sepatutnya berlaku dalam kalangan masyarakat kita agar matlamat utama kesepaduan hubungan etnik dapat dicapai. Secara ringkasnya, akulturasi yang berlaku dalam sesebuah masyarakat multi-etnik memperlihatkan keazaman masing-masing untuk menyelesaikan dan memanfaatkan kepelbagaian yang ada dalam kehidupan harian mereka sekaligus keharmonian dan kesepaduan dapat dicapai dengan jayanya. Dengan ini, maka terlahirlah masyarakat yang lebih hormat menghormati dan mempunyai sikap toleransi di antara satu sama lain. Asimilasi ialah satu proses percantuman dan penyatuan antara dua kumpulan etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Formulanya ialah A plus B plus C sama dengan A. Proses asimilasi ini berlaku apabila wujudnya interaksi yang erat antara ahli kumpulan etnik-etnik berbeza budaya bagi suatu tempoh yang lama. Kejayaan asimilasi umumnya bergantung kepada kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan menerima identiti kumpulan etnik majoriti. Asimilasi terbahagi kepada dua, iaitu asimilasi struktur dan asimilasi budaya. Kita lihat contoh-contoh asimilasi yang terdekat dengan masyarakat Malaysia. Yang pertama merupakan masyarakat Baba dan Nyonya. Generasi Baba dan Nyonya ini terhasil melalui perkahwinan campur daripada perantau-perantau Cina dan wanita-wanita tempatan. Yang kedua merupakan kek buah. Kek buah ini merupakan signature pada hari Krismas, akan tetapi kek buah ini boleh didapati sepanjang tahun. Yang ketiga ialah Masjid Cina di Melaka. Masjid ini merupakan sebuah masjid yang terdapat di Melaka dan ia kelihatan seperti Masjid Cina. Hal ini kerana masjid ini mempunyai reka bentuk pagoda serta kaligrafi tulisan Cina. Seterusnya ialah roti canai dan teh tarik. Sinonim dengan masyarakat Malaysia, roti canai dan teh tarik ini merupakan hidangan bagi orang India. Tetapi kita sebagai rakyat Malaysia yang merupakan daripada kaum lain seperti Melayu dan Cina turut menikmati roti canai dan teh tarik ini. Seterusnya ialah ketupat dan rendang. Ketupat dan rendang ini ialah juadah dan makanan bagi orang Melayu. Tetapi orang Cina dan India turut menikmati ketupat dan rendang ini. Seterusnya ialah kuih bangkit. Kebiasaannya, kuih bangkit ini boleh didapati pada Hari Raya Aidilfitri. Tetapi kuih bangkit ini turut boleh didapati pada Tahun Baru Cina. Yang terakhir ialah muruku. Muruku ini ialah hidangan yang akan dihidangkan pada Deepavali. Tetapi muruku ini boleh dibeli dan boleh didapati sepanjang tahun.
Seterusnya ialah isu yang berkaitan dengan asimilasi yang telah berlaku di Malaysia. Isu yang pertama ialah Gabungan Persatuan Cina Malaysia iaitu Huazong telah didakwa menolak teori asimilasi kerana kuartir budaya Cina peranakan itu akan berkembang ke seluruh negara. Isu yang kedua ialah pengenalan asimilasi seni Khot dan Jawi di mana ia dilihat dari perspektif yang positif untuk membuka ruang dan peluang kepada kaum Cina dan India untuk mempelajari seni tersebut. Cara utama dalam menentukan proses amalgamasi adalah dengan terjadinya perkahwinan campur antara kumpulan etnik. Teori amalgamasi dinyatakan dalam formula A tambah B tambah C sama dengan D. Di sini A, B dan C mewakili kumpulan etnik berlainan dan D ialah satu kumpulan baru terhasil daripada penyatuan A, B dan C. Sebagai contoh, kumpulan-kumpulan etnik yang sedia wujud mengamalkan perkahwinan campur lalu membentuk satu generasi baru atau budaya baru tanpa meneruti budaya asal mereka. Namun begitu, masyarakat secara umumnya masih lagi sangsi dengan keberkesanan penyatuan dua budaya yang berbeza sama ada dari segi bangsa ataupun agama. Bagi masyarakat yang berfikiran tertutup, mereka menganggap bahawa perkahwinan campur adalah perkara yang tidak baik. Bagi mereka, kemungkinan akan timbulnya pelbagai masalah antara pasangan. Hal ini disebabkan oleh perbezaan budaya dan bahasa. Sebagai contoh, pasangan tersebut berasal dari kaum Cina. Amalan yang dikira sebagai sebahagian daripada kehidupan mereka adalah antara amalan yang diharamkan di sisi syarak. Antara amalan yang menjadi kebiasaan di dalam hidup mereka adalah seperti meminum arak dan berpakaian-pakaian yang kurang sopan. Masalah yang seterusnya adalah masalah dalam komunikasi antara pasangan dan ahli keluarga. Perbezaan bahasa adalah salah satu faktornya. Selain itu, masalah yang mungkin timbul ialah masalah berkaitan dengan adat istiadat. Contohnya, pasangan mengalami kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan adat istiadat pasangan mereka. Dari aspek masyarakat pula, perkahwinan campur dapat mewujudkan masalah perbalahan di antara kaum yang disebabkan oleh sikap prejudis terhadap kaum lain. Jika terdapat halangan keluarga pasangan tidak setuju pasangan bertukar agama lain. Dari aspek negara pula, banyak pasangan yang baru memeluk agama Islam yang akhirnya terjerumus kembali dalam kefahaman dan kepercayaan yang lama. Kesannya, kadar penceraian semakin meningkat. Ini semua adalah antara masalah ataupun cabaran yang dihadapi oleh masyarakat di Malaysia yang berkahwin campur. Namun begitu, adakah perkahwinan campur melalui amalgamasi ini hanya mendatangkan kesan negatif kepada masyarakat dan negara? Okey, bagi pendapat saya, perkahwinan campur akan mendatangkan banyak kesan positif jika kita memandangnya dari arah yang positif. Kesan positif perkahwinan campur atau melalui amalgamasi ini ialah kita dapat menyebarkan dakwah keagamaan seperti agama Islam, juga tidak bersikap perkauman dan berfikiran terbuka terhadap budaya lain. Kita juga dapat memuput semangat perpaduan dan keharmonian di antara kaum-kaum di negara ini. Oleh itu, semua pihak perlulah memberi kerjasama bagi menjayakan perpaduan di Malaysia. Kesimpulannya, kepelbagaian etnik telah mewujudkan bermacam-macam adat dan budaya di Malaysia. Usaha untuk mengekalkan keharmonian dan kesepaduan di dalam kalangan masyarakat berbagai kaum bukanlah sesuatu yang mudah. Ditambah pula dengan pegangan dan kepercayaan yang berbeza. Namun, menghormati dan bertolak ansur adalah kunci dalam memastikan sesebuah negara yang berbilang kaum itu kekal harmoni dan kurang berselisih pendapat. Sifat hormat, menghormati dan bertolak ansur antara berbagai kaum lah yang menjadikan Malaysia antara negara yang paling aman di dunia walaupun dengan komposisi etnik, budaya dan agama berbagai. Hal ini dapat membuktikan bahawa kepelbagaian etnik dalam sesebuah negara bukanlah penghalang untuk negara tersebut kekal aman dan harmoni. Hubungan etnik yang baik dan harmoni sudah semestinya tidak wujud dalam masa yang sekejap, sebaliknya melibatkan tahap-tahapnya yang tertentu.